Nak tunjuk kat penyaras ni. Takmir. Penyaras takmir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna fi takwil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Pertama sekali, alhamdulillah, sekali puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menemukan kita pada malam ini setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Berapa lama tak jumpa? 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan kita tidak berjumpa. Alhamdulillah, akhirnya Allah mempertemukan 5 bulan. 23 bulan 3. Lama sangat. Dah 5 bulan. Jadi alhamdulillah Allah SWT memberi keizinan kepada kita, walaupun dalam keadaan pandemik sekarang ni, walaupun dalam keadaan terhad, 30 orang saja yang boleh, walaupun yang sudah vaksin sahaja yang boleh. Ni semua dah vaksin ya? Semua dah vaksin, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah semuanya diberi keizinan oleh Allah SWT untuk hadir pada malam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita bersama-sama niat i'tikaf. Bagi siapa yang belum niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama berselawat. Selawat Nuril Mubin. Hafal tak selawat Nuril Mubin? Kalau tak hafal boleh ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Tak apa, ikut saya lagi. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Jadi alhamdulillah, insyaAllah lepas akan datang kita akan baca selawat tu sebelum memulakan pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan berkongsi sedikit mengenai sebuah kitab, iaitu Mukhtasar Syama'ilin Nabi, yang dikarang oleh Al-Hafiz Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala anhu. Jadi kita masih lagi di dalam bab bentuk khatam nubuwah. Bentuk khatam nubuwah. Jadi kita sampai mana? Dah 5 bulan ni lupa. 16. 16. Jadi kita ke 17 lah. Ke 17. Mana hari ni 17. 17 18. Okey. Daripada Ilba' Ibn Ahmad Al-Yashkuri berkata, Ilba' Ibn Ahmad Al-Yashkuri ni seorang tabi'in, telah menceritakan kepada saya ni Ilba' tadilah, Abu Zaid Amru Ibn Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi daripada Ansar.
Dia sebab tu panggil Ansari. Jadi beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, Ya Aba Zaidin, udnu minni famsah dhahri. Famasahtu dhahrahu fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Qultu wa mal khatam? Qala sya'aratun mujtami'atun. Maksudnya, wahai Aba Zaid, ini Rasulullah SAW kata ya, dekatlah kepada saya dan gosoklah belakang saya. Maka saya pun menggosok belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru balik berperang. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan badan yang lengoh sikitlah. Jadi ketika itulah dia panggil Aba Zaid ni. Ketika mana dia panggil Aba Zaid tu, dia suruh gosok belakang badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun gosok dan jari jemari saya menyentuh khatam nubuwah. Jadi jari jemari dia pegang khatamun nubuwah. Saya Ilba' Ibn Ahmad Al-Yashkuri bertanya kepada Abi Zaid radhiyallahu anhu, apakah khatam itu? Abu Zaid radhiyallahu anhu menjawab, ia merupakan gumpalan bulu-bulu. Merupakan gumpalan bulu-bulu yang halus. Jadi bulu-bulu, gumpalan bulu-bulu. Jadi Abi Zaid ini ketika mana dia tak nampak khatam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh menggosok-gosok belakang itu, dia tak tengok. Dia tak tengok. Jadi dia masuk baju dalam tu, dia ambil raba-raba saja. Dia menyentuh sahaja, dia tak nampak. Bila dia tak nampak, dia sekadar sentuh. Jadi sebab itulah bila ditanya, Ilba' bertanya kepada Abu Zaid ni, apakah itu khatam nubuwah? Jadi dia cakap dia hanyalah gumpalan bulu-bulu. Jadi kalau kita tengok sebelum ini dia cerita, dia nampak khatamun nubuwah tu kat mana? Kat belakang Nabi, antara kedua-dua tu sejajar dengan jantung. Ada yang nampak dia macam kemerah-merahan. Itu yang sahabat nampak. Yang ini pula, hadis ini pula menceritakan yang dia menyentuh, dia tak nampak. Itu sebabnya dia bila ditanya, inilah apa nama orang panggil, adab kepada ilmu. Mana dia jujur. Dia jujur bila ditanya apakah itu, dia jawab apa yang dia tahu saja. Dia tak mandai-mandai. Kalau dia tak tahu, dia cakap tak tahu. Inilah adab seorang penuntut ilmu. Jadi ia adalah merupakan gumpalan bulu-bulu. Gumpalan bulu-bulu, kalau itu tak adalah bulu yang panjang, tak adalah bulu yang kasar, dia bulu-bulu yang halus. Macam sebab tu lah, nanti saya akan ceritakan pada hujung nanti. Macam manakah bentuk gumpalan bulu-bulu tu? Jadi ada ulama mengatakan gumpalan bulu-bulu tu ada bentuk, nanti ada bentuk dia. Nanti saya ceritakan. Itu hadis yang ke-18. Hadis yang ke-19. Daripada Abu Buraidah radhiyallahu anhu. Abu Buraidah ni sahabat Nabi. Dia masuk Islam sebelum perang Badar. Tapi dia ni tak sempat sertai perang Badar. Ini Abu Buraidah radhiyallahu anhu. Dia menceritakan tentang pengalaman Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Salman Al-Farisi ni dia menceritakan pengalaman dia dekat Abu Buraidah radhiyallahu anhu. Jadi siapakah Abu Buraidah ni? Abu Buraidah ini siapakah Salman Al-Farisi ni? Salman Al-Farisi ni daripada Parsi. Nama sebenar dia ialah Salman Ibnu Al-Islam, Salman anak Islam. Dia digelar Salman Al-Islam. Jadi dia memeluk Islam pada zaman ketika di pada zaman Madinah. Ketika itu umur dia dah 100 lebih tahun. Dan dia meninggal pada tahun, ada ulama mengatakan dia meninggal umur 200 tahun. Ada ulama mengatakan umur dia sampai 350 tahun. Jadi dia ni orang lama hidup lah. Allah panjangkan umur dia. Ini adalah Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ni adalah seorang yang sangat teringin mencari kebenaran. Sebab itulah pada awalnya dia ni beragama Majusi. Dia beragama Majusi. Dia nak mencari kebenaran. Dia masuk semua agama. Dia masa tu dah tua dah masuk Islam ni. Sebelum tu macam-macam agama dia masuk. Jadi masuk agama Majusi, masuk agama Nasrani dan sebagainya. Dan bila mana dia belajar banyak-banyak benda, pendeta-pendeta pada zaman tu, kan zaman dulu kan dah tahu. Sebelum Nabi Muhammad lahir lagi, dah ada dah. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil mengatakan akan ada berlakunya, akan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Jadi sebab itulah dia belajar. Dia belajar
dengan pendeta ni, pendeta tu beritahu dia tanda-tanda Nabi akhir zaman ni, Nabi yang terakhir. Dia kata, kalau kau nak cari Nabi akhir zaman ni, kau tengok 3 tanda ni. Kalau betul lah 3 tanda tu, maka betul lah dia Nabi Muhammad sallallahu, Nabi yang terakhir. Jadi pendeta tu cakap, seorang Nabi ni, dia ni tak menerima sedekah. Itu yang pertama. Dia tak menerima sedekah. Yang kedua, Nabi ni dia menerima hadiah. Kalau hadiah dia terima, kalau sedekah dia tak terima. Itu tanda yang kedua. Yang tanda yang ketiga, kalau kau tengok dia bakang badan dia tu, dia ada khatamun nubuah, ada macam cop kenabian. Jadi kalau kau tengok ada 3 tanda ni, maka benarlah ia Nabi yang terakhir. Jadi Salman Al-Farisi pun dia pergi, dia dengar ada Nabi dekat Madinah. Dia pun pergi ke Madinah. Setelah dia mengikuti nak ke Madinah tu, dia pergi dengan segerombolan kabilah. Bila mana dia nak pergi tu, dia tersesat. Bila mana tersesat, segerombolan tu dia ambil lah, dia jual kepada seorang Yahudi. Bila mana dia jual kepada seorang Yahudi, maka dia ni seorang hamba. Jadi Salman Al-Farisi ni sebelum dia masuk Islam, dia adalah seorang hamba. Jadi dia adalah seorang hamba. Jadi bila mana dia nak datang ke Madinah, setelah tibanya di Madinah, berlakulah cerita ni sebelum dia masuk Islam. Jadi saya akan bacakan hadis dia. Ja'a Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah bima'idatin 'alaiha rutabun fawudiyat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Salman, ma hadha? Faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika. Faqala irfa'ha fa inna la na'kulu as-sadaqah. Qala farafa'aha faja'a al-ghada bimithlihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadha ya Salman? Faqala hadiyatul laka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu. Thumma nadhara ila al-khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'amana bih. Wa kana lil yahudu fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza dirhaman ala an yaghrisa lahum nakhlan fay'amala Salman fihi hatta tut'im. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلى نخلة واحدة غرسها عمر فهمل النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Ini adalah pengalaman Salman Al-Farisi yang diceritakan oleh Abu Buraidah radhiyallahu anhu. Ni faham tak apa yang saya baca ni? Tak faham? Okey, kita translate. Jadi maksudnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu datang membawa hidangan berisi kurma. Jadi bima idatin 'alaiha rutabun. Dia membawa hidangan berisi kurma. Jadi dia bukan setakat bawa kurma. Hidangan bima idatin ni maksudnya dia membawa makanan yang ada kurma kat situ. Tapi kurma lah paling banyak. Jadi dia bawa ayam masak kurma ke tak tahulah. Ketika tu lagi apa lagi? Kurma cicah dengan roti ke tak tahu. Jadi bima idatin 'alaiha rutabun, membawa hidangan berisi kurma. Dalam tu ada kurma. Tak tahu ada ayam masak kurma ke apa ke. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia baru tiba di Madinah. Ketika ini dia masih lagi hamba. Dia bawa kepada Rasulullah, dia nak test. Dia nak test Rasulullah ni betul tak Nabi. Jadi dia bawa hidangan ni, hidangan berisi kurma. Lalu hidangan itu diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Salman, apakah ini?" Jadi Nabi tanya bukan apa makanan tu. Nabi tanya apa bukan makanan tu, dia tanya adakah makanan ini tujuan apa untuk membawa makanan ni. Bukan dia tanya apa, dia tampak rutab ini
kita tahu dia adalah kurma basah. Rutab, kurma basah. Nabi bawa, Salman bawa kurma basah. Kalau tamar dia adalah kurma kering. Itu perbezaan tamar dengan rutab. Jadi Rasulullah SAW menjawab, wahai Salman, apakah ini? Salman radhiyallahu anhu menjawab, ini ialah sedekah buat Tuan dan sahabat-sahabat Tuan. Sadaqatun alaika wa ala ashabika. Jadi ini adalah, Salman menjawab, ini adalah sedekah buat Tuan dan sahabat-sahabat Tuan. Jadi bila mana sedekah, dia adalah untuk litarahum, iaitu kepada umum. Sebab itulah Salman jawab, ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat-sahabat engkau. Dia tak cakap untuk Nabi sahaja. Tapi kalau hadiah ni nanti kita akan baca, hadiyatul laka, hadiah untuk engkau sahaja. Tapi kalau sedekah untuk umum, engkau dan sahabat-sahabat engkau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, angkatlah hidangan ini dari sini. Angkatlah hidangan ini dari sini. Nabi tak mau. Kalau sedekah ni Nabi tak mau. Kerana kami tidak makan sedekah. Jadi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menggunakan kami? Kenapa dia menggunakan kami? Fa inna tu maksudnya kami. Kenapa dia tak gunakan saya? Kerana ada dua ulama berpendapat, kerana inna maknanya kami ini menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kebesaranlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam ayat Quran pun Allah Taala dia cakap inna juga. Tapi inna tu untuk menunjuk apa? Menunjuk kepada kebesaran Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad SAW dia guna inna kerana menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, inna ini juga merujuk kepada rasul-rasul yang sebelum itu. Jadi Nabi dan rasul-rasul yang terdahulu tak makan sedekah ni. Itu yang kena faham. Nabi dengan rasul-rasul sebelum ini tidak makan sedekah. Jadi itu sebablah dia menggunakan kami. Jadi hidangan itu pun diangkat oleh Salman radhiyallahu anhu. Jadi adakah makanan itu dibazirkan begitu sahaja? Tak. Ulama mengatakan hidangan itu bagi kepada sahabat yang lain. Mana sahabat lain yang makan. Yang Rasulullah tak makan makanan tu. Tapi sahabat-sahabat yang lain dia makan. Itu ulama mengatakan. Jadi sebab itulah itu adalah tanda yang pertama. Mana betul lah Nabi ni tak makan sedekah. Itu tanda yang pertama. Jadi esok keesokan harinya tu, tapi dalam ayat dalam bahasa Arab ni dia cakap faja'al ghada bimithlihi. Telah datang keesokan. Ghada ni tak semestinya esok. Mungkin pada minggu hadapan tu ke, mungkin 2 minggu akan datang, bukan tak semestinya esok. Jadi keesokan harinya Salman radhiyallahu anhu datang lagi dengan membawa makanan yang serupa. Dia bawa makanan yang serupa, iaitu makanan kurma tadi tu, dan diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ini wahai Salman?" Salman radhiyallahu anhu menjawab, "Ini ialah hadiah buat Tuhan. Hadiyatul laka." Maknanya dia tak sebut sahabat-sahabat. Jadi hadiah ini yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadiah ini untuk ditakrim, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sedekah ini kalau kita beri, kita dapat pahala. Betul tak? Kita dapat pahala. Dan untuk menyucikan diri kita ni daripada dosa-dosa kalau kita bersedekah. Tapi kalau kita bagi hadiah ini untuk kita memuliakan orang tersebut. Kita tak mengharapkan apa-apa balasan kalau kita bagi hadiah ni. Sebab itulah Nabi tak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, hidangkanlah. Jadi Salman Al-Farisi pun dia hidangkan kepada para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW, dan dimakan bersama-sama. Dia makan bersama-sama. Kat sini kalau kita tengok pengajaran hadis ini, Salman Al-Farisi ini seorang yang bersungguh-sungguh. Maknanya kalau sekali tak cukup, 2 kali baru cukup. Dia sampai betul-betul pasti. Sampai betul-betul pasti barulah dia untuk mencari kebenaran. Jadi kalau kita tengok, dia tidak berputus asa. Ini pengajaran pertama. Jadi kalau kita tengok kat sini, tanda yang kedua dah betul. Nabi ini menerima hadiah. Ini betul. Jadi kemudian Summa kemudian ini tak semestinya selepas hidangkan makanan kepada Rasulullah tu, tak semestinya dia terus tengok belakang Rasulullah tu, memerhatikan khatamun nubuwah tu, tak, bukannya pada waktu itu.
Jadi kemudian Salman radhiyallahu anhu memerhatikan khatamun nubuwah yang terletak di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukannya ketika itu. Ketika mana ini berlaku ketika mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia meninggal. Dan ketika itu nak dikebumikan di perkuburan Al-Baqi'. Perkuburan Baqi' tu dia nak kebumikan tu, time tu ada ramai orang, time tu Salman Al-Farisi dia nak tengok khatamun nubuwah tu. Iman kemudian ini bukan berlaku pada waktu itu. Maknanya 3 kali dia nak tahu kebenaran tu. Pertama, pada nak tengok dia ni makan sedekah ke tak Rasulullah ni. Yang kedua, tengok dia ni menerima hadiah ke tidak. Yang ketiga, nak tengok khatamun nubuwah ni. Bukan pada waktu yang sama. Jadi kemudian ini jangan salah faham. Ini berlaku ketika di perkuburan Baqi'. Jadi bila mana dia tengok khatamun nubuwah itu, maka Salman radhiyallahu anhu pun menyatakan keimanannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana bila dah ternyatalah tanda-tanda tersebut, Salman terus memeluk Islam, menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khatamun nubuwah ini adalah menjelaskan tanda kenabian. Tanda kenabian, pendeta ni dah ceritakan macam-macam tanda. Jadi dah betul, barulah Salman Al-Farisi dia menyatakan keimanannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Salman ini radhiyallahu anhu ini adalah hamba kepada seorang Yahudi. Tadi dah cerita tadi kan. Dia bertemu Rasulullah tu, dia adalah seorang hamba kepada seorang Yahudi. Maka kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelinya dengan beberapa dirham. Kalau kita tengok sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat kepada sahabat-sahabat. Walaupun dia seorang hamba, Rasulullah SAW tetap melayannya. Kita ada ke? Kita kalau orang minta sedekah pun kita halau dia kan. Tapi Rasulullah SAW tidak. Hamba pun dia layan dengan baik. Sebab tu malah dia tolong lagi Salman Al-Farisi tu untuk dibebaskan daripada seorang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW dia membelinya dengan beberapa dirham. Berapa dirham ni banyak ni. Dan dengan syarat Salman radhiyallahu anhu perlu menanam pokok-pokok kurma dan bekerja di kebun itu sampai pokok-pokok kurma itu berbuah. Jadi Rasulullah SAW membantu Salman radhiyallahu anhu menanam pokok-pokok itu. Jadi nak bebaskan dia daripada Yahudi ini boleh. Dia dengan syarat dia perlu membayar dengan beberapa dirham dan dengan syarat dia perlu mengusahakan kebun pokok kurma di tanah Yahudi tu. Jadi Rasulullah SAW dia terima syarat tu. Dan dia membantu Salman radhiyallahu anhu menanam pokok-pokok itu. Kalau kita tengok kalau apa yang saya belajar, 300 batang pokok yang ditanam. Batang pokok kurma yang ditanam pada ketika itu. Jadi Rasulullah SAW dia menerima syarat tersebut. Jadi Rasulullah SAW dia menanam pokok tu. Salman membawa, Rasulullah SAW dia yang tanam. Salman membawa, Rasulullah menanam sebanyak 300 batang pokok. Tapi 299 batang pokok saja yang Nabi tanam, satu lagi ditanam oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang tanam. Di antaranya ada sebatang pokok yang ditanam oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi kesemua pokok di dalam kebun itu tumbuh dengan subur dan berbuah pada tahun itu juga. Jadi kalau kita tengok apa yang saya belajar, pokok kurma ni kalau dia nak berbuah tunggu 3 tahun. Tapi kalau Nabi yang tanam setahun dah tumbuh. Kecuali sebatang pokok. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kenapa dengan pokok ni? Dia tengok satu pokok ni dah mati dah. Tak tumbuh, malah mati. Jadi Umar radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Jadi pokok ni pun dia ada perasaan juga. Betul tak? Dia pokok ni pun ada perasaan juga. Jadi dia tengok kawan-kawan dia yang lain 299 batang tu semua ditanam oleh Rasulullah, seorang lagi ditanam oleh Umar. Dia macam sedih. Dia sedih sebab tu dia mati. Jadi selepas itu Rasulullah SAW pun mencabutnya. Dia cabut balik pokok kurma tu, kemudian menanamnya semula. Maka setelah itu pokok itu tumbuh dengan baik dan berbuah pada tahun itu juga dengan berkat tangan Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Yahudi ni dia suka. Dia letak syarat macam tu. Dia tahu kalau Nabi
cucuk ni setahun cepat tumbuh. Kalau orang lain ni 3 tahun ni. Sebab tu dia tak syarat macam tu. Jadi Yahudi ni dia beriman, dia tahu Nabi ini Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Tapi dia tak beriman. Dia tak sama macam Salman Al-Farisi ni. Salman Al-Farisi ni bila Allah beri hidayah kepada dia, dia nak mencari kebenaran, dia bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, maka Allah SWT mengizinkan dia masuk Islam. Tak macam Yahudi ni memang tolak habis-habis. Ini bukan kaum Yahudi ni. Ini orang Quraisy, tak sama dengan aku. Jadi dia belagak. Sebab dia belagak itulah dia tak nak masuk Islam. Tak nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebelum tu dia kebanyakannya adalah kaum Yahudi. Jadi bila tengok dia Nabi terakhir ni adalah daripada kaum Arab, dia macam kecewa. Dia kecewa, dia tahu tu Nabi, tapi dia kecewa. Sebab tu dia tak beriman. Sampailah sekarang ni. Kalau tengok Israel dan sebagainya, tengok macam mana dia buat orang Islam kat sana. Jadi itu adalah hadis ke-19. Faham ya? Jadi dia nampak, dalam hadis ni dia nampak bahawa khatamun nubuwah itu ada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia nak memerhatikan belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi tahu yang dia nak tengok khatamun nubuwah. Jadi sebab itulah Nabi selak selendang dia tu. Selak selendang. Kalau kita tengok, nanti kita akan bincangkan dalam bab pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia berpakaian macam, kadang-kadang dia pakai macam umrah tu. Macam nak pergi haji. Pakaian itu macam selendang. Dengan kain, pakai selendang. Jadi ketika mana nak pergi tu, Nabi selak selendang itu. Sebab tu Salman Al-Farisi nampak khatamun nubuwah tu. Dia nampak khatamun nubuwah di belakang badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi dia pegang, dia sentuh saja. Yang kedua dia nampak betul-betul kat belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang hadis yang ke-19. Hadis yang ke-20 pula, Abu Nadrah Al-Aufi pernah bertanya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengenai khatamun nubuwah. Maka beliau berkata, kana fi dhahrihi bad'atan nashizatan. Boleh juga dibaca bid'atan. Bad'atan ataupun bid'atan. Dua-dua boleh baca. Khatam yang terdapat di belakang badan Rasulullah SAW merupakan daging yang membonjol. Jadi Abu Nadrah Al-Aufi, seorang tabi'in, dia bertanya kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id ini nama sebenarnya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Malik bin Sinan pun Malik bin Sinan iaitu bapa dia juga adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu anak beranak. Jadi ketika perperangan Uhud, beliau masih lagi berumur 13 tahun. Abi Sa'id Al-Khudri ni, ketika perang Uhud dia masih lagi 13 tahun. Maknanya dia masih lagi kan sahabat yang kecil lah. Sahabat yang kecil. Jadi beliau membawanya, bapa beliau ni nak membawanya untuk berperang. Tapi Nabi tak izin ketika itu. Kerana apa? Kerana masih kecil lagi. Jadi beliau mula menyertai peperangan ini ketika peperangan Khandaq. Ketika perang Khandaq barulah dia sertai peperangan ni. Jadi dia adalah antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, iaitu sebanyak 1170 hadis yang diriwayatkan daripadanya. Dia ambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW ataupun dia ambil hadis daripada Abu Bakar, daripada Umar dan sebagainya, daripada sahabat yang lain. Jadi itu adalah sedikit berkenaan Abi Sa'id. Dia ni selepas kewafatan Nabi, dia ni adalah ahli majlis fatwa. Walaupun umur dia masa itu muda lagi, dia dah jadi majlis fatwa. Dia ahli majlis fatwa. Kerana apa? Dia ni adalah seorang yang rapat dengan Nabi. Dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meninggal dunia pada tahun 74 Hijrah. Jadi dia menceritakan pengalaman dia berkenaan dengan khatamun nubuwah. Dia berkatakan bahawa khatam yang terdapat di belakang badan Rasulullah SAW merupakan daging yang membonjol. Apa yang tuan-tuan faham mengenai daging yang membonjol ni? Daging yang membonjol ini bukannya yang kita faham kulit ni belum membonjol, bukan. Kulit tetap ada, tapi daging membonjol tu yang menempel dekat kulit tu. Sebab tu dia adalah daging. Yang sahabat tu nampak daging, bukan kulit yang membonjol, tapi daging tu yang terletak dekat kulit tu. Itu maksudnya. Daging yang membonjol, tapi daging yang lembut lah. Dia ada ulama mengatakan dia berwarna kemerahan. Ada juga ulama mengatakan dia putih kemerah-merahan, sama seperti kulit
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan macam kemerahan, macam daging, tapi daging yang lembut yang terdapat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daging yang membonjol. Ini pengalaman yang diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan khatamun nubuwah itu berupa sesuatu yang timbul pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berwarna kemerahan. Mana dia timbul berwarna kemerahan. Dia bukannya kulit tu yang timbul, tapi daging tu yang timbul. Itu adalah khatamun nubuwah. Manakala hadis yang terakhir daripada Abdullah Ibn Sarjis radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya tatkala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Sarjis ni dia meninggal pada tahun 80 Hijrah di Basrah pada zaman pemerintahan Abdul Malik. Jadi Abdullah bin Sarjis menceritakan pengalamannya berkenaan dengan khatamun nubuwah. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi fadurtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi urida fa'alqa rida an dhahrihi fara'aitu mawdi'al khatam ala katifaihi mithla al-jum' hawlaha khilanun ka'annaha salil faraja'tu hatta istiqbaltuhu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah faqala walaka faqala al-qaum istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am walakum thumma tala hadhihi al-ayah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ini adalah hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu. Dia ceritakan pengalamannya bahawa dia pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Maka saya munamadi sebegini di belakang. Sebegini ni maknanya dia cerita kat orang tu, fadurtu wa hakadha. Maknanya dia pusing ke belakang Rasulullah. Fadurtu hakadha. Maknanya saya mundur ke belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakangnya rupanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang saya inginkan. Jadi dia tengok Abdullah bin Sarjis ni kejap munamadi kan. Jadi Rasulullah tahu. Rasulullah tahu yang dia ni nak tengok khatamun nubuwah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam pun melepaskan selendang daripada belakangnya. Saya lihat tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua bahunya sebesar genggaman tangan. Jadi kalau kita tengok sebelum ini, kita belajar bahawa dia adalah sebesar sebiji telur merpati. Telur merpati lebih kurang 4 cm saja. Tapi yang ni pula dicerita berkenaan dengan segenggam tangan pula, besar. Jadi para ulama dia khilaf bab berkenaan ni. Dia ada dua pandangan. Pertama mengatakan bahawa ketika ia kecil, khatam itu sebesar burung merpati, sebesar telur burung merpati. Dan ketika mana ia membesar, dia sebesar segenggam tangan. Manakala Qadi Al-Iyad dia mengatakan segenggam tangan ini bukannya segenggam tangan, tapi dia kecil lagi daripada segenggam tangan. Dia bentuk dia macam segenggam tangan, tapi dia kecil sedikit macam telur burung merpati. Ada dua pendapat ulama. Jadi kalau kita tengok kenapa ada perbezaan daripada para sahabat, kemungkinan ada dua sebab. Sebabnya pengalaman dia sendiri. Dia ceritakan sama ada dia sentuh ataupun dia melihat. Yang kedua, sama ada dia tak tahu nak ungkapkan bahasa macam mana, nak menggambarkan khatamun nubuwah tu. Sebab tu ada yang cakap dia telur burung merpati, ada yang cakap dia macam telur burung hajalah, ada yang cakap dia macam segenggam tangan. Jadi mengikut pengalaman dan bahasa yang digunakan ketika itu. Jadi di sekitarnya terdapat bulu-bulu. Mana sekitar khatamun nubuwah ni terdapat bulu-bulu seakan-akan kumpulan jerawat. Seakan-akan, bukannya betul-betul macam jerawat. Jadi sebelum kembali, saya menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam, dia menghadap balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keampunan kepadamu wahai Rasulullah. Jadi sebab apa seperti Abdullah bin Sarjis ni dia cakap semoga Allah mengampunkan kamu? Sebab apa? Sebab padahal Nabi ni bukan ada dosa pun. Sebabnya ulama mengatakan dia ni terlampau gembira bertemu Rasulullah. Sebab tu dia cakap rafallahu laka. Sebab apa? Sebab bila dia cakap macam tu, dia tahu yang Nabi akan doakan dia untuk dia balik. Maknanya Nabi ni dia membalas balik lah.
Sebab itulah bila dia cakap semoga Allah SWT melimpahkan keampunan kepadamu wahai Rasulullah, baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab bagimu juga. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga cakap semoga Allah mengampuni kamu juga. Maknanya bila dia cakap macam tu, Abdullah bin Sajis ni sangat gembira lah. Sangat gembira. Jadi orang-orang yang berada ketika itu bertanya, apakah Rasulullah SAW memohon keampunan untukmu? Jadi bila dia tengok Nabi mendoakan dia, orang lain nak jealous. Sebab apa? Bila Nabi doa kan, betul-betul doa tu dimakbulkan. Betul tak? Jadi Abdullah bin Sajis ni sahabat lain jealous. Sahabat lain jealous. Adakah betul Rasulullah SAW memohon keampunan untukmu? Jadi Abdullah bin Sajis menjawab, ya, dan juga bagi kalian. Dan juga bagi kalian. Maknanya untuk kamu semua jugalah. Jadi kemudian dia membaca ayat, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah keampunan kerana dosamu, dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang mukmin lelaki dan perempuan. Surah Muhammad ayat 19. Jadi kalau kita tengok ayat ni, dan mohonlah keampunan kerana dosamu. Nabi ni tak ada dosa, tapi dalam maksud maknawinya mengatakan dia terlalai. Bukan dosa, Nabi ni tak pernah buat dosa. Dia lalai sahaja. Ada ketika di mana dia terlalai, tapi tak banyak kisah tu lah. Jadi ini adalah serba sedikit berkenaan dengan bab khatamun nubuwah. Jadi kita telah selesai berkenaan dengan bab 2 ni. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan cerita pula berkenaan dengan rambut Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita dapat pelajari, khatamun nubuwah ini ada secara kesimpulannya, khatamun nubuwah ini adalah sebesar telur berumur pati, lebih kurang 4 cm. Dan dia adalah benjolan daging yang timbul, bukannya kulit yang timbul. Dan dia adalah warna kemerah-merahan. Ada ulama kata dia ada putih kemerah-merahan sama seperti kulit Nabi Muhammad SAW. Dan juga terdapat gumpalan bulu-bulu. Sebab itulah dalam ada ulama mengatakan gumpalan bulu-bulu itu terbentuknya ayat Allah wahdahu la syarikalah Muhammadur Rasulullah tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Jadi dalam khatamun nubuwah tu, dalam dia Allah wahdahu la syarikalah Muhammadur Rasulullah. Luar dia pula tawajjah haitsu syi'ta, belah kiri dia fa innaka mansur. Kumpalan bulu-bulu tu terbentuk ayat tu. Jadi itu yang ulama cerita kan. Allahu a'lam lah macam mana. Tapi kita tak tahu macam mana bentuk dia. Sebab sahabat pun tak nampak macam mana nak bentuk dia tu macam mana. Tak nampak. Sama ada segitiga ke, ataupun yang selalu kita nampak tu ke, kita tak pasti macam mana. Jadi Allahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Jadi ada apa-apa pertanyaan? Dan khatamun nubuwah ni terletak di belakang Nabi, betul-betul dekat jantung. Ada yang mengatakan sebab tu lahir dah ada. Ada yang mengatakan ketika Nabi masih kecil, ketika dibelah dada dia tu. Ada yang mengatakan ketika khatamun nubuwah ni ada ketika mana Nabi dilantik jadi rasul. Macam-macam pendapat. Jadi kita pun tak tahu. Wallahu a'lam. Dan ketika Nabi meninggal, khatamun nubuwah ini tiada. Jadi isteri Nabi dia tengok khatamun nubuwah tak ada ketika mana Nabi Muhammad SAW, mana sahabat tahu bahawa ketika itu Nabi telah meninggal. Itu adalah serba sedikit berkenaan dengan khatamun nubuwah. Jadi ada apa-apa pertanyaan? Kita telah masuk waktu isyak, takut tak boleh lebih. SOP terbaru ni. Maghrib isyak boleh. Jadi cukup sekadar ini saja. Kalau tak ada sebarang soalan, yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku ni qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-As.